Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma faqihna fiddin wa alina ta'wil. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Hari ini dengan izin rahmat kasih sayang taufik Allah, kita dikumpulkan dalam taman syurga majlis ilmu tadabbur juzuk amma. Alhamdulillah. Apa khabar semua? Kita didatangi kita tamu Duyufur Rahman baru balik. Alhamdulillah, masih panas lagi. Alhamdulillah. Syukur sihat ya? Syukur sihat, okey, alhamdulillah. Okey, hari ini bersama dengan 30 Muharram 1445 Hijrah. Okey, kita tadabbur insya-Allah hari ini ialah surah ke-90 dalam juzuk 30, juzuk amma, surah ke-90 iaitu surah Al-Balad. Okey, Al-Balad. Kita dah buat sedikit introduction mukaddimah surah ni pada kelas yang lepas. Okey. Minggu lepas kita break sekejap. Okey. Kita sambung lagi minggu ni. Alhamdulillah. Okey. Subhanallah. Mukjizat di depan kita ni. Okey. Al-Quran di depan kita ni, apa yang harus kita sikap, apa yang harus kita pandang ialah sebenarnya kita kena selalu anggap Al-Quran di depan kita ni adalah hadiah daripada Allah untuk kita. Hadiah terbesar, nikmat terbesar Allah kurniakan untuk kita. Dalam jutaan umat manusia dekat muka bumi ni, tapi Allah pilih kita dapat Al-Quran. So, bersyukur sangat-sangat atas limpah rahmat. Siapa kita, baik sangat ke kita, apa jasa kita dengan Islam, apa yang telah kita perjuangkan untuk agama kita ni, sehingga kita layak, sehingga Allah hadiahkan kita Al-Quran. Jadi pandanglah Al-Quran kita sebagai satu gift ataupun satu nikmat yang sangat besar. Kalau selama ni, kita kalau dapat berbalut, ada ribbon, baru kita rasa tu nikmat. Baru kita rasa kita bertuah. Tapi mulai hari ni, cara kita pandang, cara kita pegang Al-Quran, cara kita tata Al-Quran, apa kita kena rasa ketika kita pegang Al-Quran, kita buka Al-Quran ialah kita kena rasa ini satu nikmat yang sangat-sangat sangat-sangat besar. Okey, dan alhamdulillah dari kecil kita baca Quran, ada siapa yang dah muak dengan Quran? Alhamdulillah tak ada. Kita takkan jemu pun baca surah Al-Fatihah. Betul?
takkan jemu. Subhanallah, dia kalis muak, kalis jemu. Itulah dia Al-Quran, sebab Al-Quran ini ialah mukjizat Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah. Dan sampai hari ini tak berhenti manusia mengkaji tentang Al-Quran. Okay. Subhanallah, Alhamdulillah. Menariknya surah Al-Balad ini, menariknya kita perhatikan. Okay, saya dah ceritakan kesinambungan surah Al-Fajr masuk surah Al-Balad, betul? Dah kan? Okey, satu lagi kita flashback, ingat balik. Surah Al-Fajr ditutup dengan jannati. Kelas yang lepas saya cerita surah Al-Fajr ditutup dengan nafsul mutmainnah. Okey, kalau nak ingat balik kena refer kelas yang lepas. Tapi hari ni saya nak sentuh sikit yang menariknya, surah Al-Fajr ditutup dengan jannati. Cuba tengok penutup surah Al-Balad. Ditutup dengan nar. Kalau jannah, syurga. Nar, makin kita belajar Al-Quran, segala tok nenek kita nak pandang. Okey, kita belajar Al-Quran daripada kecil lagi. Tok guru kita, ustazah kita cakap apa? Jangan tukar baris. Jangan suka-suki panjang pendek. Jangan suka-suki nak berhenti mana-mana. Jangan suka-suki tarik nafas. Betul? Tu pantang larang dulu masa kita kecil. Tapi makin kita belajar Al-Quran, kita tadabbur Quran, kita sangat perhati. Yang ni hujung dia apa? Lepas tu surah apa? Dibuka dengan apa? Apa kaitan surah sebelum dengan surah selepas? Apa kaitannya? Subhanallah. Alhamdulillah, Allah Akbar. Cuba teka. Cubalah. Cuba kaitkan tu. Surah Al-Fajr ditutup dengan syurga. Surah Al-Balad ditutup dengan nar, neraka. Apa kita boleh kaitkan tu? Jadinya, kita dah faham dah. Kita ni lahir dalam surah At-Tin. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Apa maksudnya tu? Sesungguhnya manusia, kita lah dicipta. Allah bersumpah, Allah beritahu apa? Kita ni sebaik-baik ciptaan. Apa yang dimaksudkan sebaik-baik ciptaan? Allah bagi kita potensi ahsanu taqwim. Ada telinga, boleh mendengar. Juga ada telinga hati. Kita ada mata, boleh melihat. Ada juga mata hati. Okay? Kita ada akal, betul? Jadi Allah nak bagi tahu kita dengan potensi ahsanu taqwim yang Allah dah bagi dekat kita, sepatutnya kita bijak memilih. Apa dia? So Allah bagi kita ahsanu taqwim, potensi untuk berfikir, berakal, memikirkan, merenung adalah supaya kita bijak memilih. Allah bagi Al-Quran sebagai panduan hidup kita untuk kita memilih syurga ke neraka. Okay? Kalau nak pilih syurga, so apa kaitan dengan surah Al-Balad ni sampai Allah bersumpah dengan negeri iaitu Mekah? Allah jawapan sumpah pada ayat 4 kan? Allah nak beritahu, sungguh jika benar kita memilih syurga, dia bukan percuma. Dia perlu diusahakan dan mestilah dalam keadaan susah payah. Okay, so kita nak tengok ni kaitan ni. Boleh? Sebab sumpah dalam surah Al-Balad ni pada ayat 4. Kalau kita tengok sumpah Allah bersumpah surah Al-Balad ni ada sumpahan Allah. Jawapan sumpah kita dah belajar dah. Kita dah sentuh juga walaupun tak secara detail, kita dah tahu dah. Kalau Allah bersumpah, mesti ada jawapan sumpah. Kalau Allah bersumpah menggunakan subjek tu ataupun objek tu, mestilah objek tu pun sesuatu yang sangat besar, yang sangat hebat. Okey, kalau kita ambil contoh, surah Al-Balad ini adalah tentang Allah bersumpah demi negeri Mekah. Okey, mesti terlalu istimewa Mekah ni sehingga Allah jadikan subjek untuk Allah bersumpah. Supaya kita pay attention. Okay? Benda ni sangat besar yang Allah nak sampaikan. Dan Allah bersumpah sebenarnya ada kaitan dengan apa yang Allah sumpah tu dengan jawapan
sumpah. Kalau surah Al-Balad ni jawapan sumpah ialah pada ayat 4. Kalau kita perhatikan pada ayat 4 tu, tadi yang saya sebut surah At-Tin ni, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi kalau ayat 4, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami telah jadikan manusia sentiasa dalam keadaan menghadapi kesulitan dan kesukaran jasmani dan rohaninya. So kalau kita perhatikan, surah Al-Fajr ditutup dengan syurga, surah Al-Balad ditutupkan dengan neraka, surah Al-Fajr ditutup dengan nafsul mutmainnah. Siapa yang nafsul mutmainnah, dia dipersilakan masuk ke dalam syurga. Tapi ingat, Allah peringatkan kita selepas itu surah Al-Balad ialah untuk kita masuk syurga senang, santai, rehat-rehat, seronok-seronok, selesa ke? Tak. Kena dalam keadaan kabad. Apa maksud kabad? Susah payah. Dan kalau kita perhatikan, kita lah generasi X ke Y ni. Kan? Kenapa kita, insya-Allah lah mudah-mudahan matang. Sebab kita dulu melalui zaman kesusahan. Budak sekarang lapar, tekan Grab. Tekan Food Panda sampai ready to eat dalam beberapa minit. Kita dulu kau teragak nak makan lah, tengok dulu kat dapur, cukup tak tahan. Jalan kaki pergi kedai. Itu pun kadang-kadang tak ada barangnya. Nak masak pula, belum tentu jadi lagi. Bukan ada macam zaman sekarang ni kan, ketek. Jadi budak sekarang ni, anak-anak cucu kita zaman sekarang ni, susah nak dilatih sabar. Sebab apa? Dia dah biasa benda semua instant, cepat. Kita zaman dulu tak ada gadget, tapi bapa dapat banyak perhatian mak ayah. Anak sekarang ada gadget, tapi kurang perhatian. Semua kena cari sendiri. Okay, subhanallah, Allah Akbar. Jadinya, sebagai manusia yang Allah bagi kita akal, okay, kita diminta oleh Allah untuk memilih. Supaya kita bijak memilih, Allah dah bagi Al-Quran sebagai panduan, sumber hidayah kita, dan sunnah Rasulullah sebagai panduan kita. Kita tahu ni hari ni last bulan Muharram. Kan? Ingat bulan Muharram, sebenarnya kita ingat peristiwa hijrah Nabi, betul? Okay? Nabi lebih 1445 dulu dah meninggalkan kita. Lebih dah. Tapi Nabi bukan tinggalkan kita tanpa apa-apa. Nabi ada tinggalkan 2. Yang mana kalau kita pegang, kita takkan sesat buat selama-lamanya. Subhanallah, itu Al-Quran dan Sunnah. Jadi, untuk Allah bagi kita potensi asal takwim, kemudian Allah bagi Al-Quran, Allah bagi kita Rasulullah untuk kita bijak memilih untuk ke syurga Allah. Okay? Sebab apa kita nak ke syurga? Sebab kita nak hentikan kepenatan kita dekat dunia ni. So kalau nak syurga, ingat nak syurga kena sanggup berpenat dekat dunia. Dan kita tahu, berpenat lelahnya kita kat dunia ni akan dihentikan bila kita masuk syurga nanti. Allahu Akbar. Okay? So nak berhentikan penat ke tak ni? Ke nak berterusan penat? Manusia ni kalau dah penat, mesti dia nak rehat. Betul? So pastikan apa saja kita buat dekat dunia ni bukan menambahkan lagi kepenatan selepas kita mati kat dunia ni. Ingat, kat dunia ni, okay, lepas kita mati, bukan berakhir segala-galanya sebab kita cuma berpindah alam. Kehidupan kita diteruskan, cuma kita pindah alam, masuk alam barzakh. Dan disitulah bermulanya perjalanan akhirat kita. So ni transit. Kita sekarang transit kat dunia ni, R&R. Okay, transit. Sebab kita akan pindah lagi sampai barulah kita dah boleh betul-betul lega bila kita dah masuk, amin ya rabbal alamin, ke dalam syurga Allah. Okay, jadi kita, kesimpulannya apa dia? Kita kena sanggup berpenat lelah untuk bersiap, untuk berbekal amalan kita supaya dapat menghentikan kepenatan kita di dunia ni dengan memasuki syurga Allah. Amin ya rabbal alamin. Boleh? Dan kata Imam Ahmad, manusia ni tak akan berhenti penat selagi kaki belum langkah masuk dalam syurga. Manusia tak berhenti dari kepenatan
sehinggalah kakinya sudah confirm jejak masuk dalam syurga Allah. Amin ya rabbal alamin. Okey. So kalau cerdik, bijak laksana, nak pilih apa sekarang ni? Nak pilih santai-santai ke nak pilih penat ni? Kena berjuang lah. Kena berkorban lah jika kita memilih untuk tidak meneruskan kepenatan kita lepas kita mati kat dunia ni. Okey? Boleh? Boleh? InsyaAllah. Amin. Amin. Okey? Subhanallah. Allahu Akbar. Okey. Allah bersumpah dengan ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihazal balad. Aku bersumpah dengan negeri Mekah ini. Okay, nanti refer juga kelas video yang lepas ya. Subhanallah. Kenapa al-balad ini? Kalau kita tengok makna al-balad tu negeri. Kalau kita tengok terjemahan, al-balad tu maksud dia negeri. Tapi kenapa al-balad ni adalah refer kepada Mekah? Kenapa kita seperti faham al-balad ni ialah negeri Mekah? Okay. Ulama tafsir mengatakan, kenapa confirm al-balad di dalam surah ini adalah Mekah? Sebab ulama mengaitkan dengan ayat kedua. Sebab ayat kedua ni ada anta. Anta dalam ayat ini ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka al-balad dalam ayat 1 ni ialah negeri Mekah. Boleh? Faham? Ikutkan kalau kita katalah tak ada terjemahan. Okey. Apa maksud balad? Negeri. Tapi bila kita baca tafsir kan, kita tadabbur, negeri ini terus di-refer kepada Makkah. Kenapa ulama kata Mekah? Sebab tengok kaitan dengan ayat 2, ada anta kat situ. Bermaksud anta dalam ayat ini ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Sebab kita tahu Mekah adalah tempat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, surah Al-Fajr tu, surah Al-Fajr ialah hujung tadi jannah kan? Terus masuk Al-Balad. Dalam surah Al-Balad ini Allah juga nak menggambarkan, kita dah sebut kelas yang lepas, Mekah adalah negeri yang paling aman atas muka bumi. Dijamin oleh Allah sebagai negeri yang dijamin keamanannya, okay, bebas daripada kesyirikan. So, Mekah ni ibaratnya apa? Syurga. Nanti kita dah bincang dah kelas yang lepas. Okay, subhanallah. Maknanya selepas Allah menyebutkan tempat yang paling nikmat, paling selesa, syurga dekat surah Al-Fajr tu, kemudian Allah sebutkan tempat yang paling aman dekat dunia ialah kota Mekah. Okay, subhanallah. Okay, kota Mekah ni dimuliakan, tempat yang paling mulia, tempat yang paling barakah. Okay, sebab apa? Dalam Quran, satu-satunya kota atau negeri yang dijamin keamanannya. Kerana apa? Kerana apa? Sebab adalah kesan dari doa Nabi Ibrahim. Okay? Kalau kita tengok surah Ibrahim, surah ke-14, ayat 30. Okay, tengok muka surat 260 Al-Quran, Mushaf, muka surat 260. Kita tengok ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qala Ibrahimu rabbij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa dengan berkata, wahai Tuhanku, Rabbij'al hadzal balad. Kita tadi surah Al-Balad kan? Okay. Ya Allah, wahai Tuhanku, wahai Rabbku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman. So, Mekah adalah kota yang dijamin. Dalam Al-Quran, dijamin oleh Allah sebagai kota yang paling aman. Kesan daripada doa Nabi Ibrahim. Okay.
Aman dekat sini kalau ayat ni maksudnya ialah dan jauhkanlah daku dan anak-anakku dari perbuatan menyembah berhala. So Nabi Ibrahim berdoa supaya negeri Mekah aman, iaitu aman dari kesyirikan. Aman dari kesyirikan. Allahu Akbar. So Nabi Ibrahim berdoa agar kota Mekah ini negeri yang aman dengan keimanan penduduknya dari menyembah berhala. So asnam ni ialah berhala. Okay. Dan kalau kita perhatikan, Nabi Ibrahim ialah bapa tauhid kita. Bapa tauhid kita. Semua tahu kan? Zikir pagi petang pun ada kan? Kita selalu baca kan? Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin wa ala millati abina Ibrahim hanifa. Okey, milah Nabi Ibrahim yang lurus. Okey, subhanallah. Kemudian kalau kita perhati surah Al-An'am, surah ke-6 ayat 82. Kalau nak tahu kat mana macam mana Nabi Ibrahim dia kan nak mencari Tuhan. Nanti boleh baca nanti kat rumah Okey. Mula-mula dia tengok apa? Matahari kan? Ni. Kalau nanti balik boleh buka daripada ayat 75. Okay, dan demikianlah kami perlihatkan kepada Nabi Ibrahim kebesaran dan kekuasaan kami di langit dan di bumi. Dan supaya menjadilah dia dari orang-orang yang percaya dengan sepenuh yakin. Okay, so kita ambil ni sebab dia bapa tauhid kita. Nabi Ibrahim adalah seorang saintis yang agung ni. Sebab dia suka mengkaji alam. Okay, so dia tengok alam ni supaya dia penuh-penuh, supaya keimanan dia benar-benar yakin. Dia tengok alam. Okay. Ketika berada pada waktu malam yang gelap, dia melihat sebuah bintang bersinar-sinar lalu berkata, inikah Tuhanku? Kemudian apabila bintang itu terbenam, dia berkata pula, aku tak suka kepada yang terbenam hilang. Dia ingat, masa tu bintang lah. Sebab tu paling besar kan? Kemudian bila dilihatnya bulan terbit menyinarkan cahaya, dia berkata, inikah Tuhanku? Maka setelah bulan itu terbenam, berkatalah dia, demi sesungguhnya jika aku tidak diberikan petunjuk oleh Tuhanku, nescaya menjadilah aku dari kaum yang sesat. Ayat 78. Bila siang pula, lagi besar matahari. Subhanallah. Kemudian Nabi Ibrahim kata, inikah Tuhanku? Ini lebih besar. Okay. Setelah matahari terbenam, dia berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri bersih dari apa yang kamu sekutukan Allah dengannya. Sesungguhnya aku hadapkan muka dan diriku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi, sedang aku tetap di atas dasar tauhid dan bukanlah aku dari orang-orang yang menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. So kalau matahari tu dikatakan inikah Tuhanku, tapi bila malam matahari hilang. Okey? Sebab itulah kita gelarkan Nabi Ibrahim sebagai bapa tauhid kita. Okey? Sebab kita bukan menyembah makhluk. Nabi Ibrahim membawa kita untuk menyembah Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk. Rabbil Alamin. Subhanallah. Cuma saya nak tunjukkan doa Nabi Ibrahim supaya aman. Okey. Kita kena tengok dekat ayat 82. Nanti baca tafsir, tadabbur, cari tadabbur surah Al-An'am yang bermula ayat 75 tadi untuk tahu detail tentang kisah Nabi Ibrahim. Tak silap saya, kenal tak Ustaz Farid Ravi? Kenal? Okey. Dia selalu cerita, saya pernah dengar kisah dia, kenapa dia suka mengkaji Islam. Antaranya ialah dia suka kisah Nabi Ibrahim ni. Dia kata dia tengok bulan, dia tengok matahari, betul lah. Berpandukan kisah ni. Nanti carilah okay, subhanallah. Cuma kelas hari ni, saya tak cerita detail lah. Nanti cari. Tu homework. Cari Okay.
Ayat 82 kita tengok allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka lah orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk. Maksudnya, saya nak beritahu kat sini, surah Al-Balad, okay, kaitannya juga dengan surah Al-Fajr, syurga. Itu syurga Allah. Allah maja'na minhum. Tapi di dunia ni, yang kita bekerja-kerja, kita simpan duit, semua tu sanggup semua nanti puluhan ribu kita keluarkan untuk kita ke kota Mekah. Sebab untuk meraih syurga Allah. Betul? Mekah ni, memang Allah memang dah beritahu, Allah dah gambarkan pada kita, untuk sampai ke Mekah memang perlu bersusah payah. Perlukan pengorbanan. Okay, bukan senang. Subhanallah, kita kalau tengok Mekah live, kita nampak orang duduk santai-santai tepi pantai ke? Kita nampak orang tawaf, kita nampak orang sedang sa'i, betul? Dan dia orang bersungguh-sungguh. Kalau haji tu melontar, okey, ketika wukuf semuanya penat. Semuanya susah, semuanya payah, berasa-asa, orang ramai. Betul? Maknanya benda yang kita nak sangat tu bukan benda yang kita lalui dengan mudah petik jari je. Kan? Sebab tapi dalam Al-Quran Allah dah janji Mekah ni dan aman. Dan apa maksud aman? Aman tu ialah bila apa? Tidak mencampur adukkan keimanan kita. Dengan yang tadi tu doa Nabi Ibrahim kata, sebab tu Nabi Ibrahim kata berlindung daripada asnam, berhala. So bila kita tak campur adukkan kesyirikan dengan iman, maka kita akan dapat apa? Mereka itulah orang yang mendapat keamanan. Subhanallah. Orang yang beriman, hidupnya aman. Ini semua adalah kesan. Mekah menjadi kota yang dijamin keamanan sebab antara kesan doa Nabi Ibrahim. Dan ayat 82 ni adalah kesinambungan daripada kisah Tauhid Nabi Ibrahim. Sampailah juga dia dekat ayat 82 ni. Memang Allah berfirman, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman iaitu syirik. Kita tahu kan, syirik adalah kezaliman yang paling besar. Mereka itulah orang yang mendapat keamanan dan mereka lah orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk. Sebab tu kita kalau pergi Mekah, tenang je. Kan? Allah jamin. Sebabnya adalah jaminan daripada Allah. Sebab tu kalau kita nampak lepas tahun 8 Hijrah, selepas kota Mekah dibuka semula oleh Rasulullah, orang kafir musyrikin Mekah sudah tidak dibenarkan lagi masuk ke tanah haram. Sebab tu dia menjadi tempat yang paling aman. Tidak ada berhala, tidak ada kesyirikan dalam tu. Subhanallah. Okay? Sebab memang tak dicampur adukkan. Allahu Akbar. Jadi kalau kita macam tu, kita belajar apa? Orang-orang yang memilih jalan kekufuran, menjadikan diri siapa yang mengikut kekufuran, dia akan mencipta rasa tak aman dalam jiwa dia. Okay? Subhanallah. Dan fitrah, bila dia melawan fitrah, itu yang menyebabkan jiwa dia penat. Bila jiwa tak aman, maksudnya jiwa tu penat. Sebab apa? Sebab dia memilih kekufuran. Siapa yang memilih keimanan, memilih tauhidullah, mengesakan Allah, Allah janji apa? Keamanan. Kenapa jiwa dia aman? Sebab dia memilih untuk beriman. Okay? Subhanallah. Dan kita pun tahu, kota Mekah adalah satu-satunya kota yang dirindui. Betul? Ada dua perkara yang kita sangat rindu. Kita rindu kepada Nabi Muhammad SAW dan kita rindu sangat dengan kota Mekah. Allahu Akbar. Okay? Memang itulah dua kerinduan kita. Betul? Kita rindu nak solat dekat depan Kaabah. Kita solat, nak solat dalam Masjid Nabawi. Itu dua perkara yang kita sangat rindu. Betul? Moga sampai giliran kita nanti insya-Allah, amin ya bil amin, untuk berulang balik ke sana semula insya-Allah. Okey, dan kita semua tahu bukan senang, bukan murah untuk kita sampai ke sana. Betul? Dia memerlukan
Orang kata apa, pengorbanan masa, tinggalkan keluarga, okay, harta benda, berjuang untuk mengubat cinta dan rindu kita kepada kota Mekah. Subhanallah. Tapi, kalau namanya dah cinta, kalau namanya dah rindu, susah pun rasa senang. Susah pun sanggup. Betul? Itu yang kita kena perjuangkan. So sebenarnya ayat 1 ni dalam tau makna dia. Kalau kita renung, kita faham kota Mekah, kita tengok gambar Kaabah tu, kita dah faham dah. Aku tahu, ya Allah. Bukan senang nak masuk syurga Engkau, ya Allah. Aku berjuang, ya Allah. Aku lawan diri aku sendiri ni, ya Allah. Itu baru ayat 1, patutnya kita dah mendalam sangat. Kita dah faham sangat kehidupan ni. Apa sangatlah aku diuji macam ni. Sebab kalau tengok je Kaabah, kita akan ingat sirah Rasulullah. Kita selama hidup dekat Bahau ni, pernah orang Bahau panggil kita gila. Tukang sihir, penipu, penyangak, ada, pembongak, ada. Belum pernah kita jalan kat Bahau, tiba-tiba orang panggil kita macam tu. Orang gila, orang gila, orang gila. Apa rasa kita jalannya, pergi bilion je lah contoh. Semua orang kita fikir, gila. Kita tak lagi macam tu kan? Kita belum lagi kan jiran kita, masuk, orang gila, orang gila. Belum. Ya Allah, saya rasa sebab sangat. Baca ayat 1 ni pun dah cukup-cukup. Itu belum sampai ayat 2 lagi tu. Dah rasa macam, ya Allah, apa sangatlah apa ni, ya Allah. Sikit-sikit nak give up. Sikit-sikit tak sabar. Boleh? Allahu Akbar. Subhanallah. Kota yang dirindui, kota yang paling aman, kota yang penuh nikmat. Kenapa kota yang paling penuh nikmat juga? Kesan doa Nabi Ibrahim. Tadi ayat 35 kan? Cuba tengok ayat 37. Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Doa Nabi Ibrahim lagi. Okay, sangat-sangat sedih, terpaksa meninggalkan anak dan isteri. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian dari surat keturunanku di sebuah lembah tanah suci Mekah yang tiada tanaman padanya. Bila tak ada air, confirm tak ada kehidupan. Bermaksud sepertinya Nabi Ibrahim telah meninggalkan anak isterinya di lembah kematian. Yang kering kontang, yang tandus. Tak ada apa. Bila tak ada air, macam mana nak ada hidupan? Tak ada tumbuhan, mana mungkin ada haiwan. Bila tak ada haiwan, tak ada susu. Semua berpunca daripada air kan? Okay? Di sisi rumahmu yang diharamkan mencerobohinya. Wahai Tuhan kami. Okay? Nabi Ibrahim berdoa. Mereka ditempatkan di situ supaya mereka mendirikan solat dan memakmurkannya dengan ibadah. Oleh itu, jadikanlah hati sebahagian dari manusia tertarik gemar kepada mereka. So Allah letak kat sini, bukan orang kata apa, qalbun ni, Allah letak kat sini fuad, afidah. Fuad tempat apa? Fitrah. Fitrah kita memang suka Mekah. Fitrah kita keluar dari kota Mekah dah rindu dah. Fitrah kita memang kecenderungan ni hawa. Hawa tu ialah cenderung. Hati kita ni, fuad kita, fitrah kita, memang kesan doa Nabi Ibrahim, Allah akan jadikan hati kita selalu merindui untuk balik ke kota Mekah. Cenderung untuk balik ke sana. That's why, tak pelik kan? Kita jumpa mana-mana orang pun, touchdown je Malaysia, ya Allah, rasa macam rindu dah. Kan? Nak balik sana. Okay? Oleh itu, jadikanlah hati sebagian daripada manusia tertarik gemar kepada mereka. Okay, supaya datang beramai-ramai ke situ. Kalau kita ikutkan memang adanya air Zam-Zam, maka semua orang bertumpu datang ke situ. Okay, ke kota Mekah. Asalnya Siti Hajar dan Nabi Ismail sahaja. Okay, dan kurniakanlah rezeki kepada mereka dari berbagai jenis buah-buahan dan hasil tanaman. Semoga mereka bersyukur. So doa Nabi Ibrahim. Cuba bayangkan, daripada kering kontang, tak ada apa-apa, air pun tak ada. Nabi Ibrahim berdoa sehingga berbagai jenis buah-buahan. Buah apa yang tak ada kat Mekah sekarang?
Semua ada. Betul? Allahu Akbar. Subhanallah. Mekah juga ialah negeri di mana risalah Islam bermula. Okey. Risalah Islam bermula di kota Mekah. Okey. So, manusia ni dia memang akan hidup dalam kepenatan, kepayahan, keletihan, kesusahan, kesukaran selagi dia tidak bertemu dengan Islam. Okay? Selagi kita tak bertemu dengan Islam, kita tak menjalankan syariat agama Islam, selagi itulah manusia itu sebenarnya hidup dalam kepenatan, keletihan, kepayahan. Subhanallah. Allahu Akbar. So kita kalau rasa penat, rasa hafal doa penat, okay? Penatnya, ya Allah, dah hafal dah baca Quran dah, tak faham-faham, tak ingat-ingat, tak apa, tak sesusah perjuangan Rasulullah dan sahabat. Sebelum Rasulullah dapat perintah untuk hijrah, keluar daripada kota Mekah, apa yang dilalui hujung-hujung tu? Surah ni diturunkan ketika penduduk Mekah dah mula nak mengancam membunuh Nabi. So patutnya bila kita ingat ayat 1 ni, bila kita nampak je gambar Kaabah, kita kena ingat apa? Kesusahan, kepayahan Nabi dan para sahabat. Tapi walau susah, kalau kita ingat kisah Bilal bin Rabah, ingat kisah keluarga Yasir, betul? Tapi macam mana susah macam tu sekali tapi jiwa mereka tenang? Macam mana mereka boleh tenang menghadapi kepayahan hidup kat kota Mekah masa tu? Itu yang kita kena renung, kita kena fikirkan, okey? Sungguh, aku tak mampu, ya Allah. Kalau akulah diuji macam tu, belum tentu lagi aku mampu. Subhanallah. Jadinya, siapa yang tidak memilih untuk mengamalkan syariat Islam, sebenarnya dia telah menzalimi jiwa ataupun menzalimi diri dia sendiri sebab dia membiarkan dirinya dalam kepayahan, kepenatan sampai bila-bila. Siapa yang memilih Islam, beriman, dia akan penat dekat dunia saja. Sebab nanti dekat akhirat dia berehat. So kita nak penat selama-lamanya ke? Nak penat kat dunia saja, tapi lepas ni kita akan berehat selama-lamanya. Boleh? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Okay. So hanya bagi orang yang beriman, bagi orang yang yakin saja, dia akan sanggup untuk bersusah payah. Okay? Belajar, berilmu, menghafal, mengamalkan, sanggup dia bersusah payah. Okay? Untuk apa? Untuk meraih syurga Allah. Amin ya rabbal alamin. Okay? Contohlah siapa yang belum pergi menunaikan haji kan? Kita akan sanggup buat apa saja kan nak kumpul dana kita untuk kita sampai menunaikan ibadah haji. Betul? So kita kena ingat kering kontangnya Mekah tu. Macam mana dia berjadi macam tu? Macam mana? Fikir macam tu. Susah payah, sanggup. Aku kena sanggup bersusah payah. Okay? Subhanallah. Allahu Akbar. Tengok Mekah je terus faham Tempat yang paling aman tapi kena sanggup bersusah payah. Kena sanggup bersusah payah. Okay? Dan kalau kita perhatikan semua ibadah kita dekat Mekah, umrah dan haji, sinonim kita boleh samakan dengan inilah dunia. Apa maksudnya? Apa maksudnya dunia? Dunia ni sifatnya kalau kita nak berjaya, kita kena sanggup harungi susah payah. Okey? Tetapi malangnya kebanyakan manusia hari ni semua dia nak segera. Dia nak cepat. Majulah.
tergesa-gesa. Okay? Sedangkan kalau kita perhatikan, dunia ni sebenarnya kalau nak senang memang kita perlukan perjuangan, pengorbanan. Okay? Subhanallah. Kerja keras. Bukan senang lenang. Kalau nak namanya berjaya dekat dunia ni, kena berjuang. Okay? So, kalau kita tengok dekat Mekah, senang ke sa'i? Senang ke? Jauh. Kalau dalam keadaan haji yang bersesak-sesak tu. Betul? So, maknanya untuk buat ibadah kat Mekah tu susah. Penat lelah. So, inilah dunia. Dunia ni bukan untuk tempat kita bersenang, lenang. Lepas satu kerja, surah Asyar, kan? Alam nashrah laka sadrak. Wa wada'na anka wizrak, alladhi anqadha zahrak, wa rafa'na laka dhikrak, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faraghta fansab, wa ila rabbika farghab. Maksudnya lepas satu kerja, kena sambung lagi kerja. Bukan habis je, okey, boleh relax. Kan? Lepas satu tugas, kita kena sambung tugas lain. Tidak ada istilah rehat sepatutnya. Rehat tu boleh sekejap, tapi kena tahu lepas ni next. Sampai bila? Sampai mati. Okay? Allahu Akbar. Allahu Akbar, inilah sifat dunia. Jadinya pesan dekat anak cucu kita. Okay? Dunia ni bukan tempat bersenang, lenang sebenarnya. Tapi zaman sekarang kita parenting macam terbalik kan? Apa salahnya biar anak kita senang. Dulu mak dia dah buat susah. Perasan tak kita macam tu? Dulu saya pun jalan kaki pergi sekolah kan? Okay? Zaman sekarang kita ni China kan? Sian, panas. Padahal dekat sekolah tu dah berbumbung dah. Kan? Sampai nak tempat parking mak dia tu dah berbumbung dah sekolah siapkan. Okay? Subhanallah. Saya ingat Dr. Soleha, dia kata apa? Kenapa dia hantar balik anak dia ke Indonesia? Tak silap saya lah. Antaranya sebab apa? Dia kata, sometimes memang kita kena ajar anak kita hidup supaya dia cepat matang. Kalau semuanya tersedia, Allah. Kata Dr. Khalid Basalmai, dia kata apa? Silapnya kita mak-mak zaman sekarang, kita tanya anak kita, kamu nak makan apa? Kamu nak makan apa hari ni? Makan apa sedap hari ni? So, bila kita dah biasakan nak makan apa, ataupun kita kata, katakan mama nak ayam goreng. Once kita tak mampu buat ayam goreng, okay, dia akan kata apa? Tu dia mula complain. So, dia kata, anak ni sepatutnya ajar anak makan apa yang mama dah sediakan. Salahnya kita pergi ajar dia. Kamu nak apa? Kita yang pergi ambil order. Lepas tu bila dia order, kita tak buat, silap air bulan dia marah kita balik. Betul? Sebenarnya waktu dia kecil tu jangan ajar. Okay, ajar dia makan apa yang ibu dah sediakan. Okay, subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Rabbi. So, faham balad kat sini ialah negeri Mekah. Allah bersumpah demi Mekah. Allahu Akbar. Dan seterusnya pada ayat 2. Wa anta hillum bihadzal balad. Okay, seperti yang saya sebut tadi, anta kat sini ialah refer kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita tahu betapa susahnya tempat yang nama kota Mekah, okay, yang asalnya kering kontang, dan kita kalau ibarat sekarang ni ibadah haji umrah pun semuanya susah kat situ. Okay, sekarang ni Allah nak gambarkan pada kita betapa lemahnya kita kalau kita hidup tanpa Rasulullah. So, double susah. Okay? Lemahnya manusia ni kalau kita tidak Allah kurniakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay? So, mula-mula Allah tunjukkan apa? Susahnya Mekah ni, asal dia kering kontang. Okay? Kedua, Allah nak beritahu kita model kesusahan. Siapa yang paling susah hidupnya?
ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay. So sekarang ni tengok Mekah double susahnya. Ingat macam mana sejarah kota Mekah? Dan sekarang bila ayat 2 Allah nak ingatkan kita betapa susahnya sebenarnya untuk hari ni kita dapat Islam. Untuk hari ni kita dapat Al-Quran. Betapa Nabi berjuang, bersusah payah sehingga dihalalkan darah Nabi. Hillun halalun. Sampai ke tahap darah Nabi telah dihalalkan untuk dibunuh. Subhanallah. So pandang Kaabah sepatutnya kita double sedih. Double mengingatkan kesusahan yang dilalui oleh Rasulullah SAW dan sahabat demi kemanisan iman yang kita dapat pada hari ini. Bukan senang-senang kita dapat sebenarnya. Allahu Akbar. Okay. Betapa susahnya Mekah tu dibangunkan. Dan yang kedua, betapa susahnya Nabi memperjuangkan untuk menyampaikan risalah Islam. Okay, di Mekah lah Islam diturunkan. Okay, dan betapa susahnya Nabi nak memperjuangkan, nak menyampaikan risalah Islam. Okay. Maknanya betapa susahnya Nabi Muhammad nak perjuangkan supaya kita semua selamat sampai ke syurga. Itulah yang Nabi perjuangkan sebenarnya. Allahu Akbar. Kalau kita tengok surah Al-Balad kalau kita perhatikan, kita belum sampai, saya nak tunjuk je. Apa yang Nabi perjuangkan? Okay. Apa yang Nabi perjuangkan yang orang kafir Quraisy Mekah tak suka? Nabi memperjuangkan untuk memerdekakan hamba abdi. Apa yang Nabi perjuangkan? Nabi memperjuangkan supaya tidak ada kelaparan. Okey? Tidak ada kelaparan. Bagi makan pada orang miskin, pada anak yatim, pada orang miskin. Okey? Nabi bukan sekadar perjuangkan itu. Okey, membebaskan penghambaan manusia kepada manusia. Membebaskan kan kat sana masa zaman kafir Quraisy Mekah, mereka ada status. Okey, kalau hamba hina anak yatim di apa kita panggil tu? Tidak diberi hak mereka, orang miskin semua tak. Nabi bukan sekadar memperjuangkan itu sahaja. Yang paling orang kafir Quraisy marah betul-betul ialah bila Nabi mengatakan adanya hari kebangkitan. So orang kafir Quraisy Mekah sangat-sangat tak suka statement tu. Sebab pada mereka dah senang kaya raya dekat dunia. Mereka tak sanggup nak dengar bila Nabi kata, bila kau tak buat kerja-kerja ni, okey, bagi orang miskin makan, bela nasib anak yatim, engkau akan bila dibangkitkan nanti kau akan dihisap dan diseksa. Dia tak nak tu. Dia tak nak beriman pada hari kebangkitan. Dan hari ni, apa kesannya pada kita beriman pada hari kebangkitan? Apa kesannya? Kita orang Islam kan? Kita beriman kan? Kita beriman pada hari akhirat kan? Kalau betul kita beriman pada semua 6 rukun iman tu, apa kesannya? Kesannya ialah apa yang Nabi perjuangkan susah payah sampai kita dapat hari ini ialah, so Nabi nak beritahu dekat kita, dengan Islam kita beriman, hidup kita akan aman, hidup kita akan tenang walau ditimpa musibah. Itulah yang Nabi sedang perjuangkan. Walau ditimpa musibah, dizalimi, dengan Islam kita akan tenang. Kenapa? Sebab kita tahu nanti akan ada hari kebangkitan, hari penghisaban. Dekat dunia mungkin dia lepas. Tapi aku pilih untuk bersabar. Aku tetap beriman sebab aku tahu akan ada hari akhirat di mana semuanya akan dihitung. Walau sebesar zarah. Sebab tu orang Islam yang beriman, dia akan tenang walau hidup dia penuh dengan pancaroba. Okay, sekarang nampak tak apa kesan susah payahnya Nabi berjuang untuk kita sampai hari ini? Apa kesannya? Sepatutnya orang Islam yang beriman, walau ditimpa musibah, hatinya tenang. Sebab apa? Sebab ada hari penghisaban. Maliki yaumiddin. Kita baca setiap rakaat.
Ad-Dayyan. Kita dah belajar nama Allah Ad-Dayyan yang akan membalas. Yang akan menghisap dan akan membalas setiap amalan kita dekat dunia. Amalan baik pun Allah akan balas. Amalan jahat pun Allah akan balas. So hati kita tenang tak? Tenang. Tak apa. Sabar. Allah ada. Allah nampak. Allah dengar. Allah tahu. Ya Allah, kalau inilah tiket untuk aku menebus diri aku daripada seksa api neraka, ya Allah. Aku rela, ya Allah. Allahu Akbar. Okay, kerana cinta terlalu ingin bertemu dengan Allah. Okay, maka kita akan sanggup. So inilah perjuangan kita. Kita macam mana berjuang nak menghadapi ujian kesusahan ke, kemiskinan ke, tak ada makan ke. Okay, itu je susah kita. Nak kalau bandingkan dengan susah Rasulullah SAW dan para sahabat. Betul? Okay, musibah kita yang penting kita lalui dengan tenang, dengan keimanan. Okay, subhanallah. Jadi, walaupun dilanda ujian, cabaran, cobaan, musibah, kita tetap tenang. Okay, cuba tengok surah Al-An'am, surah ke-6 ayat 125. Allah berfirman, muka surat 144. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. Maka sesiapa yang Allah kehendaki untuk memberi hidayah petunjuk kepadanya, nescaya dia melapangkan dadanya, membuka hatinya untuk menerima Islam. Okay? So siapa yang menerima Islam, mengamalkan Islam, Allah bagi dia hidayah, ilmu, hidayah taufik, maka apa yang akan berlaku? Lapang dadanya. Walau dilanda musibah. Dan sesiapa yang Allah kehendaki untuk menyesatkannya, nescaya dia menjadikan dadanya sesak sempit sesempit-sempitnya. Seolah-olah dia sedang mendaki naik ke langit dengan susah payahnya. Demikianlah Allah menimpakan azab kepada orang-orang yang tidak beriman. Sebab tu bagi orang yang beriman, walau susah macam mana pun cobaan hidup dia, disebabkan atas sebab keimanan dia, Allah beri dia hidayah, dia menerima Islam, maka hatinya lapang. Dengan Islam, hati kita lapang. Hidup kita aman. Jiwa kita tenang. Okay? So kalau jiwa sempit, maknanya apa? Cek balik keimanan kita. Cek balik amalan kita. Sebab orang Islam, walau zahirnya dia nampak susah, menderita, tapi jiwanya, dadanya lapang. Allahu Akbar. Okay? Jiwanya damai, dia rasa selamat. Sebab Islam tu apa Islam? Apa itu Islam? Apa tu Islam ni? Lil Islam. Islam ialah selamat. Islam ialah damai. Islam ialah tenang. Okay? Jadinya apa? So, dengan Islam, walau kita ada masalah, sepatutnya kita tetap merasa tenang, damai. Dengan apa? Kita tenang dan damai dengan apa? Walaupun ada musibah. Dengan Al-Quran. Dengan keimanan kita kepada Allah, keyakinan kita pada hari kebangkitan, nanti ada hari pembalasan, insya-Allah. Macam mana pun kita dizalimi, macam mana pun ujian, betapa beratnya masalah kita, tetap kita akan tenang. Sebab apa? Sebab dengan agama Islam kita ni, kita selamat. Jika kita memilih untuk ikut syariat Allah, syariat Islam yang telah Allah tetapkan, perintah dan larangan dalam Al-Quran, juga syariat yang dibawa oleh Rasulullah dalam sunnah Nabi dan sebagainya, kita akan tenang. Sebab semua akan membawa kita mengingati kepada Allah, kepada janji Allah, kepada hari kebangkitan, kepada syurga neraka. Boleh? Alhamdulillah. So, Alhamdulillah saya seorang Muslim. Alhamdulillah saya dapat Quran. Allahu Akbar.
Tak ada lebih indah lagi daripada tu. Itulah nikmat yang terbesar. Nikmat yang terbesar ialah Islam, iman, ilmu. Dengan ilmu yang sahih, kita dapat iman. Dengan iman yang makin bertambah, alhamdulillah kita dapat beramal soleh. Allahu Akbar. Okay? Maka hidup kita akan dapat nur. Dapat cahaya petunjuk dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Allahu Akbar. Okey, kita balik kepada ayat kita tadi. Subhanallah. Sekarang nampak kenapa Allah bersumpah dengan negeri Mekah? Sekarang nampak kenapa Allah bersumpah dengan diutusnya Nabi Muhammad ke Mekah? Nampak? Okey. Selepas Allah suka dah kita nak semua mutmainnah, irji'i ila rabbika kan? Udkhuli jannati fadkhuli fi ibadi. Nak ni dah nak sangat. So Allah ingatkan kita. Kalau kau nak masuk syurga, ada perjuangan yang kau perlu laksanakan. Allahu Akbar. So pertahankan agama kita, jalankan semua yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran dan juga yang dibawa oleh Rasulullah SAW. So dah tahu dah ayat 1 betapa susahnya hidup di negeri Mekah. Susahnya hidup Nabi Muhammad SAW dan sahabat untuk mengamalkan, untuk mempraktiskan Islam. Sehingga Nabi diusir. Allahu Akbar. Nabi diusir daripada tanah airnya. Sehingga Nabi keluar pada Mekah, Nabi toleh, Nabi kata apa? Apa Nabi kata? Demi Allah, sesungguhnya aku mencintai kota Mekah. Okay. Sesungguhnya tanah Mekah inilah tanah yang paling aku cintai. Kalau bukanlah kerana aku diusir. Okay. Allahu Akbar. Aku takkan pernah meninggalkan kota Mekah. Itu kata Nabi. Betapa sedihnya Nabi nak meninggalkan kota Mekah. Tapi Nabi ditindas. Sahabat ditindas. Okay, dah sampai ke tahap nak dibunuh. Tetapi selepas 8 tahun, Nabi dapat balik semula ke kota Mekah. Allahu Akbar. Jadinya modal kesusahan Allah tunjukkan dekat kita iaitu tidak lain tidak bukan insan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, hillun ni ialah bermaksud halal halal. Asal kata halal tu asal kata dia hillun. Okey, kalau halal lawannya apa? Haram. Halal lawannya haram. Jadinya ada banyak maksud hillun ni sebenarnya. Okey, yang pertamanya ialah sedang engkau wahai Muhammad ni tinggal ni. Maksud hillun yang pertama ialah bertempat ataupun tinggal di negeri Mekah ni. Okey, maknanya Nabi tinggal di kota Mekah. Yang kedua, hillun ni juga bermaksud okey bermaksud lawan dia iaitu haram. Maknanya Mekah ni ialah tanah haram. So dia ada banyak pendapat sebenarnya. Okey. So satu, tadi yang pertama tadi, Nabi Muhammad SAW bermukim ataupun tinggal di negeri yang paling utama dekat dunia ni iaitu di Mekah. Okey. Dan Nabi Muhammad sebagai penghulu segala Nabi. Kemudian pendapat yang kedua ialah Mekah dijadikan tempat haram. Haram dari segi apa? Allah sebut, cuba buka surah Semut, An-Naml. Surah 27 ayat 91. Muka surat 385. Kita nak faham sekejap kenapa Mekah tu dinamakan tanah haram. Betul? Kalau nak cucu kita kata, kenapa Mekah tu dinamakan tanah haram? Okey? Yang dikatakan tanah haram tu sendiri ialah dalam Al-Quran surah 27 ayat 91. Innama umirtu an a'buda rabba hadhil baldatil ladzi harramaha wa lahu kullu syai'.
Wa umirtu an akuna minal muslimin. Katakanlah wahai Muhammad, aku hanyalah diperintahkan supaya menyembah Allah, Tuhan negeri Mekah ini yang telah menjadikannya suci lagi dihormati. So, harramaha. Okay? Hormat. Haram. Hormat. Haram tu maksudnya dihormati. Suci. Harramaha. Tu Mekah tu namanya tanah haram. Maksudnya tanah yang dihormati. Tanah yang suci. Tanah yang diharamkan untuk membuat maksiat. Jangan kita faham haramnya macam kita haram pegang lelaki perempuan. Bukan haram yang tu. Okay? Bahasa Arab ni dia punya pemaknaan luas. Okay? Haram juga hormat. Iaitu suci. Jadi tanah haram adalah tanah yang dihormati. Tanah yang suci, tanah yang disucikan. Sebab apa? Sebab ada larangan, ada benda-benda yang diharamkan untuk dibuat di tanah suci Mekah. Boleh? Yang pertamanya, tak boleh melakukan kesyirikan lah. Mesti melakukan perkara yang halal di sisi Islam saja. Okay? Siapa yang haramkan? Allah yang Rabb hadzal balad alladhi harramaha. Okay? Tuhan negeri Mekah yang telah menjadikan tempat ni suci. So Allah yang jadikan tempat ataupun Mekah sebagai tanah haram. Okay? Yang pertama, Mekah itu tanah haram, haram dari maksiat. Haram dari perang. Tak boleh melakukan peperangan dalam tanah haram. Bawa senjata pun tak boleh. Okay? Cuba tengok surah Al-Hajj, surah 22, ayat 25. Al-Quran muka surat 335. Okay. Ayat ke-25. Innal ladzina kafaru wa yasudduna an sabilillahi wal masjidil haram alladzi ja'alnahu lin-nasi sawa'anil 'akifu fihi wal bad. وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. Sesungguhnya amatlah zalim orang-orang yang kafir serta menghalangi manusia dari jalan Allah, ini agama Islam, dan dari memasuki Masjid Al-Haram iaitu Mekah yang kami jadikan dia tempat beribadah untuk seluruh umat manusia yang beriman. Sama ada yang tinggal menetap di situ atau yang datang berziarah. Dan sesiapa yang berazam melakukan di situ sebarang perbuatan yang dilarang dengan cara yang zalim, kami akan merasakannya azab yang tidak terperi sakitnya. Cuba perhatikan hujung ayat ni. Sesiapa yang berazam melakukan sebarang perbuatan yang dilarang, maknanya bukan buat maksiat. Niat nak buat maksiat pun tak boleh. Dekat mana ni? Dekat Masjidil Haram. Wal Masjidil Haram. Tak boleh. Okay? Tak boleh. Orang kafir tak boleh masuk. Okay? Dari memasuki Masjid Haram. Setelah Nabi buka kota Mekah tahun 8 Hijrah, selepas itu tidak ada lagi orang musyrikin dalam kota Mekah. Okay? Dah diharamkan selepas itu untuk orang musyrikin masuk Mekah. Selepas tahun 8 Hijrah. Okay? So, nak berazam buat jahat pun tak boleh dekat kota suci Mekah. Apatah lagi nak buat maksiat, apatah lagi nak berperang. Okay? Sebab siapa yang buat? Kami akan merasakannya azab yang tidak terperi sakitnya. Okay? So, kenapa Mekah dikatakan tanah haram, tanah yang suci yang dihormati? Yang pertama, tidak dibenarkan buat maksiat, tidak dibenarkan berperang. Okay, yang kedua, dinamakan tanah haram sebab apa? Orang musyrikin Mekah, orang kafir dah tak boleh masuk Mekah. Okay.
Cuba tengok surah At-Taubah, surah ke-9. Ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hadza. Apa maksudnya tu? Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya kepercayaan orang-orang kafir musyrik itu najis. Sekarang faham kenapa orang musyrikin tak boleh masuk Masjidil Haram? Sebab orang-orang musyrik yang menyembah selain Allah adalah najis. Apa yang menyebabkan dia najis? Keimanan dia tu. Sebab dia tak beriman dengan Allah, kesyirikan itu ialah najis. Sebab itu diharamkan masuk Masjidil Haram. Okay? Keyakinan mereka tu kotor. Najis lah. Keyakinan mereka kepada selain Allah itu kotor. Maka ia adalah najis. Maka tidak lagi dibenarkan masuk tanah suci kota Mekah. Ini dalil dia. Okay? So oleh itu janganlah mereka menghampiri Masjidil Haram sesudah tahun ini. Tahun apa ni? Sesudah kota Mekah dibuka balik oleh Rasulullah SAW. Ditakluk semula oleh Rasulullah SAW. Selepas itu tidak boleh lagi orang kafir musyrik masuk tanah haram. Iaitu Mekah. Faham eh? Okay. Saya dah share dekat grup pagi tadi hadis Rasulullah apa yang tak boleh buat dekat Mekah. Ada kan? Ini ringkasan dia. Di kota Mekah ataupun tanah haram, Masjidil Haram. Mekah adalah tanah haram juga bermaksud dilarang menyerang Mekah. Yang kedua, haram ambil segala sesuatu yang hidup secara alami. Kambing, unta, dia binatang ternak. Dia bukan binatang natural. Ni binatang yang alami. Okay, kalau kita kat tanah haram, tiba-tiba kita duduk bawah pokok, tiba-tiba datang rusa ke, kancil ke, boleh bunuh tak? Tak boleh. Faham eh? Yang alami. Yang hidup secara natural, secara liar dekat sana. Tak boleh apa-apakan. Larangan di tanah haram eh. Okay? Haram mengambil segala sesuatu yang hidup secara alami di sana. Misalnya haiwan liar, tumbuh-tumbuhan liar, kecuali izkir, iaitu sejenis rumput yang biasanya dipakai sebagai ramuan tradisional. So dia ada. Ini memang ada hadisnya kan, saya dah share dekat grup. Okay, yang ketiga, tak boleh ambil dekat tanah haram apa saja yang orang tercicir. Sebab tu dekat, perasan tak dekat Masjid Haram ada lost and found. Ada counter lost and found. Handphone ke, apa je kita tercicir, tertinggal, bag ke apa, pergi dekat counter tu. Siapa yang dah belajar ni, dia dah tahulah. Haram ambil. Barang yang tercicir tak boleh dipungut kecuali bagi yang ingin mempertemukan dengan pemiliknya. So kalau kita terjumpa handphone ke contoh dekat dalam Masjid Haram, kena pergi hantar dekat kaunter lost and found. Sebab tak boleh ambil haram. Allahu Akbar. Kata ulama, yang tadi binatang liar tu, kita pun tak boleh. Kita kena biarkan dia. Apatah lagi nak bunuh. Apatah lagi nak tangkap. Tak boleh. Kena biarkan. Pegang boleh, tapi nama kita nak usir dia pun tak boleh. Usir pun tak boleh. Bayangkan. Allahu Akbar. So tak boleh ambil barang yang tercicir dekat tanah haram.
Tu ada gambar tu, handphone semua tu tak boleh. Okey. Yang keempat, dalam hadis tu juga, siapa yang keluarganya mati dibunuh, maka mereka mendapatkan dua pilihan, menerima denda 100 ekor unta atau qisas. Okey. Allah Akbar. So ni antara larangan-larangan di tanah haram yang ada hadisnya. Subhanallah. Allahu Akbar. Kita kalau jemput barang dekat masjid, masjid kita lah bukan Masjidil Haram, apa kena buat? Kita beritahu kita ada jumpa barang hilang selama setahun. Tapi tak apalah detail. Contohnya jam. Okay. Kita cuma beritahu, kita boleh bagi tahu sesiapa ada kehilangan jam boleh jumpa dengan AJK Masjid. Jadi kalau ada orang datang, so jam tu kena simpan selama setahun. Okay. Katalah orang tu datang, saya rasa saya ada tinggal tanya dia, jam tu macam mana? Kalau dia kata jam tu tali dia kulit warna merah, ada cala sikit kat sini. Betul lah tu tuan dia. So kita tak boleh nak cerita detail kan, jam ni kulit dia warna merah dan ni. Senang lah orang datang mengaku kan. Tapi simpan selama setahun sampai tuan dia datang untuk tuntut. Allah Akbar. Okay. So siapa yang bawa anak-anak ke pergi Mekah, pesan dan jumpa barang dekat kota Mekah, jangan ambil. Pergi pulangkan dekat kaunter lost and found. Okay. Haram hukumnya. Allahu Akbar. Okay, dekat ayat ni, surah Al-Baqarah ayat 191 yang tadi saya kata dilarang membunuh dalam kota Mekah. Okay. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Wal fitnatu ashaddu minal qatl. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه وإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. Dan bunuhlah mereka, musuh yang memerangi kamu di mana saja kamu dapati mereka, dan usirlah mereka dari tempat yang mereka telah mengusir kamu. Dan ingatlah bahawa angkara fitnah itu lebih besar bahaya daripada pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di sekitar Masjidil Haram. Sebab tu dekat Masjidil Haram tak boleh berperang. Okay? Sehingga mereka memerangi kamu di situ. Oleh itu, kalau mereka memerangi kamu di situ, maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. Kecuali kalau orang kafir yang menyerang. Okay? Subhanallah. Allahu Akbar. Jadi istimewa tak kota Mekah? Sekarang faham kenapa dinamakan tanah haram? Tanah yang suci, tanah yang dihormati. So tak boleh berperang, tak boleh buat maksiat, nak niat pun tak boleh. Tak boleh ambil barang yang tercicir pun tak boleh. Ganggu binatang liar, pokok liar kat situ pun tak boleh. Berbunuhan kat situ semua tak boleh. Tak boleh. Orang kafir boleh masuk? Tak boleh. Semua tak boleh. Semua ada dalilnya. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Okey. Hillun dalam surah Al-Balad ni juga. Okey, kalau siapa ada tengok dekat celik tafsir, okey, ada juga dihuraikan hillun itu ialah sampai satu masa nanti, tadi saya dah sebutkan, Nabi Muhammad yang sangat amanah dan percaya sampai ke satu tahap darah Nabi Muhammad dihalalkan. Sebab tu Nabi diperintah untuk keluar daripada tanah air baginda, betul? So maksud lain lagi bagi hillun juga ialah satu masa nanti Nabi Muhammad pula dihalalkan untuk menumpahkan darah di kota Mekah. Tapi tak lama. Tu pun saya ada share hadis dia kan dekat grup. Betul tak? Hadis yang kedua tu. Itulah hadis yang wahai Amir, izinkanlah aku mengajakmu, hadis Bukhari, mengajakmu bicara suatu hal yang akan diucapkan Rasulullah SAW besok pada penaklukan Mekah. Maksudnya masa buka kota Mekah. Bila buka kota Mekah? 20 Ramadan 8 Hijrah. Itulah tarikh kota Mekah dibuka, ditakluk oleh Nabi Muhammad SAW. So,
Yang kudengar dengan kedua telingaku dan diperhatikan oleh hatiku serta dilihat oleh kedua mataku ketika baginda mengucapkannya. Baginda memanjatkan pujian dan sanjungan kepada Allah, lantas berujar, sesungguhnya Mekah telah Allah sucikan dan manusia tidak menyucikannya sebelumnya. Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat untuk menumpahkan darah di sana. Tidak pula menebang pohon. Kalaulah seorang berkelah bahawa Rasulullah pernah memberikan. Yelah, betul lah ni hadisnya. Rasulullah pernah memberi keringanan untuk perang, katakan padanya Allah mengizinkan khusus. Ni dia hadisnya. Waktu ni Allah izinkan Rasulullah khusus untuk rasulnya dan tidak mengizinkan untuk kalian, dan Allah pun mengizinkannya hanya beberapa saat ketika siang, dan kesuciannya telah kembali hari ini sebagaimana kesucian kemarin. Hendaklah yang menyaksikan untuk menyampaikan yang tidak hadir. Okey? Faham tak? Maksudnya, hilun juga dalam ayat ni, kita tahu tanah haram tak boleh perang, betul? Tetapi ada satu saat nanti ketika Nabi nak menawan semula kota Mekah, ketika itu Nabi Allah izinkan untuk tumpahkan darah. Tapi, tu je. Saat tu je. Selepas dah buka balik semula kota Mekah, balik semula haram. Okay? Allahu Rabbi. So, ayat 2 ni banyak maksud dia. Hilun ni dihuraikan oleh ramai ulama tafsir. So maksud dia tu luas sangat. Sekaligus tadi kita berbincang kenapa Mekah dinamakan tanah haram. Allah Akbar. Kalau kita renungkan, sebenarnya orang kafir Mekah, dia dah tahu dah. Tanah haram ni tak boleh suka-suka bunuh, tak boleh, kalau binatang liar pun tak boleh, pokok pun tak boleh. Tapi kenapa sampai satu saat dia tergamak menghalalkan darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nampak tak betapa mereka tu sangat kejam ni? Subhanallah. Mereka lupa yang mereka pegang tu, yang dah jadikan pegangan pun mereka boleh langgar. Okay. So nampak tak betapa mereka bencikan Nabi Muhammad? Nampak tak betapa mereka tak sukakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal dulu sangat-sangat cinta, sangat-sangat sayang, sangat-sangat percaya kepada Nabi Muhammad. Sebab apa? Daripada yang sayang, daripada Al-Amin tukar jadi musuh sampai nak bunuh. Kenapa? Satu je. Sebab dia tak nak menerima akidah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia terus nak burukkan Nabi. Okay? Allahu Akbar. Ulama juga mengatakan ayat 2 ni juga menggambarkan kepada Nabi tentang future, tentang masa depan. Ayat ni turun kat Mekah. Ni adalah surah Makkiyah sebelum Nabi berhijrah. Sebenarnya ayat 2 ni juga terus menggambarkan pada Nabi, in future kau akan dapat balik kota Mekah. Okay? So, wa anta hillun ni, sedang engkau yang Muhammad tinggal di negeri ni sentiasa ditindas. Okay? Satu hari nanti engkau akan halal balik untuk masuk balik kota Mekah. Maknanya Allah nak bagi tahu in future, di masa depan kau akan dapat balik kota Mekah ni. Memang sekarang kau kena keluar. Okay? In future, kau akan dapat balik kota Mekah. So satu berita gembira sebenarnya untuk Nabi Muhammad SAW. Okay? Walaupun ditindas masa di Mekah, satu hari nanti. So Allah seperti nak bagi tahu tentang masa depan. Okay, Nabi Muhammad akan dapat menawan semula kota Mekah. Satu jaminan Allah bagi dekat Nabi Muhammad bahawa baginda akan semula menguasai Mekah. Okay, subhanallah. Itulah bestnya tadabbur surah. Okay, bila kita tadabbur Al-Quran, automatik kita belajar sirah, automatik kita belajar hadis, automatik kita banyak benda yang kita nak capture, nak kita renung. Sebab tu belajar Al-Quran ni, siapa yang tadabbur Quran ataupun sangat-sangat fokus belajar Quran, dia bijak. Sebab seperti ilmu sejarah, ilmu sains,
ilmu alam. Semua dia belajar. Betul tak? Dah lah kalau mengaji jaga nafas, nak jaga lidah kita, lelangit kita, hujung lidah jumpa kacip lah, gigi depan lah. Betul tak? Nak tahan, nak keluarkan makhraj tu, hamsnya. Allahu Akbar. Nak jadikan lelangit tu ke atas ke bawah, lidah tu nak sentuh ke bawah, ke tepi ke lidah tu. Tu semua nak jaga tu. In one time. Mata kita kena tengok apa huruf selepas tu sebab dia ada hukum kan. Idgham, nak dengung ke tak dengung. Semua baris, tanwin, tangtung tu semua nak tengok. Siapa yang memang dengan Quran, dia bijak. So dia mainkan banyak peranan. Segala saraf kita dirangsang. Segala saraf kita dirangsang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Begitu. Sebab itulah hadis Nabi apa? Khairukum. Siapa yang terbaik antara kita? Saya tahu semua nak jadi orang baik kan? Siapa yang terbaik antara manusia? Antara kita ni siapa yang paling baik? Kata Rasulullah, orang yang belajar dan mengajar Al-Quran. Baik segala-galanya. InsyaAllah. Amin. Amin. Okay. Allahu Akbar. Jadi kesimpulannya kita boleh ringkaskan ayat 2 ni, wa anta hillum bihadzal balad. Okey, bihadzal balad ialah Allah nak beritahu kepada Nabi Muhammad, okey, darah kamu akan diharamkan. Darah kamu akan dihalalkan. Maksudnya penduduk kafir Quraisy Mekah, pembesar-pembesar Mekah sampai ke tahap akan menghalalkan darah Nabi Muhammad untuk dibunuh. Dan sekaligus juga Allah bagi tahu, but one day, satu hari nanti juga engkau juga akan dihalalkan untuk tumpahkan darah supaya dapat balik menawan kota Mekah. Boleh? Alhamdulillah. So ada banyak pendapat ni ayat 2 ni. So, satu hari nanti Nabi Muhammad akan diharamkan oleh kaumnya sendiri untuk menempati Mekah. Tetapi selepas beberapa tahun, Nabi Muhammad akan dihalalkan, oleh mereka sendiri untuk menempati Mekah ketika berlakunya peristiwa penaklukan kota Mekah pada tahun 8 Hijrah. Allahu Akbar. Subhanallah. Setelah kita tahu Mekah adalah tempat yang memang untuk kita mengharungi dengan susah payah. Kemudian ayat 2 kita dah Allah tunjukkan bagaimana model orang yang susah hidupnya. Kalau kita perhatikan kesusahan Nabi Muhammad SAW, bukan Nabi merungut susah hidup miskin ke apa, bukan. Nabi susahnya, betapa susahnya Nabi berjuang untuk menyampaikan risalah Islam. Seterusnya, Allah bersumpah pula dengan apa? Wa walidi wa ma walad. Demi manusia yang melahirkan zuriat dan zuriat yang dilahirkannya. So, yang seterusnya Allah bersumpah, Allah nak bagi tahu apa? Wa walidin. Ulama mengatakan juga wa walidin ialah bapa ataupun ayah. Sekarang ni tempat yang susah. Orang yang paling susah, contoh yang paling susah yang dilalui oleh Nabi Muhammad. Sekarang ni kita semua, kita semua. Namanya seorang ayah. Kesusahan seorang ayah dan seorang ibu. Demi anak dia, dia sanggup bersusah payah. Betul? Seorang ayah, bila dia dah ada anak, dia akan sanggup berkorban, bersusah payah untuk kehidupan anak dia. Begitu juga seorang ibu. Kita ni sanggup bersusah payah mengandung, melahirkan, memancuk darahnya demi untuk anak kita, betul? So sampai Allah bersumpah wa walidi wa ma walad. Sesungguhnya seorang ayah, seorang ibu akan sanggup bersusah payah untuk anak dia. Sebab bila walid ni, kalau kita baca bahasa Arab, walid ni nakirah, maksudnya umum. Maksudnya siapa sahaja yang bergelar ayah dan ibu. Sesiapa saja, memang dia akan mengharungi, dia akan sanggup. Namanya ayah je, namanya bapa je,
Namanya ibu je, confirm sanggup mengharungi susah payah demi zuriat yang dilahirkan. Sekarang Mekah tempatnya susah. Nabi Muhammad, susahnya perjuangan Nabi. Dan kita manusia, asalkan nama ayah ibu, akan sanggup bersusah payah untuk anak. Okay, ni semua sumpah Allah ni. 1, 2, 3 ni ayat yang Allah bersumpah. Okay. Dan kalau kita kaitkan dengan surah ni, wa walidin dalam ayat ini juga refer kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Okay. Apa hubungan Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad? Apa hubungan Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad? Okay. Ayat 1 Mekah, ayat 2 Nabi Muhammad, ayat 3 ulama tafsir juga mengatakan, terutamanya Ibn Ashur, dia mengatakan walid itu ialah terkait dengan Nabi Ibrahim. Sebab salasilah Nabi Muhammad SAW ialah dari Nabi Ibrahim. Kita tahu lahir Nabi Ismail alaihi salam, dan inilah keturunan Bani Quraisy yang akhirnya membawa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi Nabi Muhammad lahir dari keturunan Nabi Ismail. Nabi Ismail adalah anak dari Nabi Ibrahim. Dan Nabi Muhammad lahir adalah juga hasil doa Nabi Ibrahim. Cuba buka surah Al-Baqarah ayat 129. Buka surat 20. Al-Quran buka surat 20. Doa Nabi Ibrahim. Okay. Nabi Muhammad SAW lahir, diutuskan kepada kita, dilahirkan di kota suci Mekah, juga adalah dari doa Nabi Ibrahim. Okay. Apa yang didoakan oleh Nabi Ibrahim pada ayat 129 surah Al-Baqarah? Rabbana wab'ath fihim rasulam minhum yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Wahai Tuhan kami, utuslah kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat firman-Mu dan mengajarkan mereka isi kandungan kitab itu Al-Quran serta hikmah kebijaksanaan dan membersihkan hati dan jiwa mereka dari syirik dan maksiat. Sesungguhnya engkaulah yang maha kuasa lagi maha bijaksana. So inilah doa Nabi Ibrahim, dan doa ini makbul, maka Nabi Muhammad SAW dilahirkan yang akan mengajarkan kita wa yu'allimuhumul kitab. Okay, Alkitab ini adalah Al-Quran dan hikmah ini ialah sunnah Rasulullah yang akan mengajarkan kita Al-Quran dan sunnah baginda. Okay, untuk mensucikan kita daripada sebarang bentuk kesyirikan. Ayat 1, negeri yang susah, Mekah. Ayat 2, tentang Nabi Muhammad SAW. Ayat 3, mengenang kepada kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah bapa tauhid kita. Ujiannya sangat besar. Betul? Allah uji kesetiaan dan kejujuran cinta Nabi Ibrahim kepada Allah, sehingga Allah perintahkan baginda Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Sanggup tak Nabi Ibrahim? Sanggup. Sebab cintanya kepada Allah mengatasi cinta kepada anaknya. So, kesetiaan dan kejujuran Nabi Ibrahim telah teruji. Subhanallah. Allahu Akbar. Makanya, beban derita yang ditanggung oleh Nabi Ibrahim daripada kecil, remaja, tua, sampai dapat anak. Beban derita yang ditanggung oleh Nabi Ibrahim tu kita kena kenang. Okay? Apa yang dilalui oleh Nabi Ibrahim. Dan bebanan yang ditanggung oleh Nabi Muhammad SAW, okay,
terbeban yang hampir sama dengan Nabi Ibrahim. Kita mesti kenang selalu. Okay, susah payah baginda sebab hari ni kita dapat Quran, kita dapat iman yang sebenarnya jauh lebih mahal, menjadikan kita seorang yang sangat kaya raya dengan adanya Al-Quran. Dengan kita dipilih jadi Islam, keturunan Islam, beriman, rasakanlah betapa besarnya nikmat hadiah Allah bagi kat kita. Kita itu dah tengok kan surah Al-Ma'idah ayat 36. Walau kita, bumi ni semua ni kita punya sekalipun, dan ada satu lagi bumi, tetap tak boleh tebus diri kita daripada azab, siksa api neraka. So, kalau dengan keimanan kita ni, boleh menebus daripada azab api neraka, jadi mahal tak iman kita ni? Mahal tak Quran ni? Mahal. Menyebabkan kita jadi seorang yang sangat kaya raya sebenarnya. Allahu Akbar. Tapi malangnya, itulah dia. Kita anggap Al-Quran itu sekadar untuk dipeluk, dicium dan dijunjung dan diletakkan di tempat yang tinggi. Baca pun cuma malam Jumaat. Itu dulu. Alhamdulillah sekarang dah tak lagi kan? Alhamdulillah. Okay. Subhanallah. Mekah, sebuah tempat, sebuah negara yang sangat istimewa, paling aman, jaminan daripada Allah, dan dilahirkan insan yang paling istimewa di kota Mekah. Okay. Subhanallah. Sebab itulah Mekah sampai hari ini menjadi tempat yang idaman semua. Betul? Dan kita kena selalu ingat, berapa tahun Nabi duduk dekat Mekah? Berapa tahun? 53 tahun. Daripada Nabi lahir sampai 40 tahun, Nabi dapat wahyu jadi Nabi, betul? Kemudian 13 tahun Nabi duduk di Mekah. Jadi berapa total? 53 tahun. Cuba kita 53 tahun duduk Malaysia, tiba-tiba kena halau. Apa rasa? Apa rasa? Bukan kena halau daripada Malaysia, kena halau dari mak. Contohlah. Apa rasa? Dan Nabi dan para sahabat tinggalkan Mekah, tinggalkan semua. Betul? Sehingga dalam Al-Quran, siapa yang berhijrah dipanggil muhajirin. Dan pahala muhajirin sampai Allah tinggi, lebih tinggi daripada ansar. Ya Allah, hijrah tu sendiri, kenapa kita belajar hadis 40 ke, Riyadhus Salihin ke, hadis yang pertama dalam kitab tu apa? Innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya setiap amal perbuatan itu terkait dengan niat. Dan dalam hadis tu cerita pasal apa? Hijrah. Barang siapa berhijrah. Kenapa hijrah? Kenapa bukan ibadah lain? Sebab hijrah tu adalah satu ibadah yang sangat besar. Sebab menuntut untuk meninggalkan segala-galanya. Sahabat tinggalkan segala-galanya. Allahu Akbar. Harta benda, rumah, sanak saudara, semua tinggal. Tinggal. Kita, tanya diri kita, sanggup? Sanggup. Kita kalau pindah luar negara boleh bawa emas kan? Sekarang ni akaun boleh transfer je macam tu kan? Cuba bayangkan zaman tu. Besar tak perjuangan? Besar tak pengorbanan tu? Tapi hari ni dah tak adalah lagi dah hijrah daripada Mekah ke Madinah. Yang ada ialah hijrah meninggalkan keharaman ataupun larangan-larangan. Maknanya lawan nafsu. Boleh? Allahu Akbar. So ayat 1 sampai 3 ni nak mengingatkan kita apa sebenarnya? Hidup kita kat dunia ni memang tempat bersusah payah. Memang tempat untuk berpenat lelah. So tanya diri kita penat tak? Kalau penat, apa yang kita penatkan?
Kalau kita letih, apa yang kita letihkan? Malam kan kita aduh letihnya. Cuba renung balik. Sebab tu Nabi suruh baca Al-Mulk semua tidur. Semua sabah balik. Apa yang sepanjang siang kita buat habis tak tidur tu? Apa yang kita penat tu? Kalau penat, ya Allah, pagi pergi Daud Zahra. Balik tu rehat kejap, sambung lagi kelas. Lepas tu sambung lagi Quran. Semuanya amal baik lah. Semuanya amal baik. Mengapa doa? Memahamkan itu penat yang berbaloi. So pastikan kepenatan, kesusahan, kepayahan yang kita lalui dekat dunia ni, pastikan apa? Berbaloi-baloi. Boleh? Sebab kesusahan yang Rasulullah lalui, berbaloi tak? Berbaloi tak? Berbaloi sebab umat Nabi Muhammad sampai hari kiamat. Syiar yang dibawa oleh syariat, yang dibawa akidah, yang dibawa oleh Rasulullah adalah sampai hari kiamat. Berbaloi tak Nabi bersusah payah? Berbaloi. So kita kalau nak berbaloi, hidup kita kat dunia ni, sediakan bekal sehingga hari kiamat itu berbaloi. Okay? Harta yang kita simpan atas nama kita dekat dunia ni, atas dunia je. Kita tak bawa ke akhirat. Tapi harta yang kita infakkan, harta yang kita wakafkan, yang itulah yang kekal jadi harta milik kita ke akhirat nanti. Selagi harta tu nama kita kat dunia ni, kat dunia je lah. Akhirat tak Tapi barang siapa keluarkan harta dia, infak, bagi, wakaf, yang diwakafkan itulah kekal sebagai harta dia dekat akhirat. Allahu Akbar. Pilihan di tangan masing-masing. Okay, ingat surah Al-Fajr ditutup dengan syurga, surah Al-Balad ditutup dengan neraka. Okay, Allah beritahu yang masuk syurga adalah yang nafsu mutmainnah, jiwanya tenang, tetapi Allah ingatkan kita tentang Al-Balad. Okay, sebab tu insya-Allah minggu depan kita akan kupas ayat 4, inilah jawapan sumpah. Inilah jawapan sumpah. Kenapa Allah bersumpah dengan negeri Mekah? Kenapa Allah bersumpah dengan kesusahan yang dilalui oleh Rasulullah SAW? Kemudian Allah bersumpah juga kesusahan ayah ibu kita lah. Okay? Kesusahan yang ditanggung oleh Nabi Ibrahim demi anaknya. Kita juga lah ni, keturunan ni. Okay? Semua ni Allah jawab dalam ayat 4. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami telah jadikan manusia sentiasa dalam keadaan menghadapi kesulitan dan kesukaran. Mental dan fizikal. Ingat Subhanallah. Sebab itulah siapa yang diuji tanda Allah sayang. Sebab kita ni senang sikit dah lupa dah. Betul? Lupa dah. Lupa kesusahan kita yang dulu. Okay? Kita nak enjoy je. Sedangkan ayat ni ingat. Apa jadi tagline depan ni Hashtag Laqad khalaqnal insana fi kabad. Rasa nak landing je. Bangun balik. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Engkau dah berpenat ke Zarina? Oi. Kau dah letih ke? Letih? Apa yang kau letih? Tanya di sini. Kau letih masak je kan? Kau letih cari duit je kan? Ke kau letih berselawat? Ke kau letih minta ampun? Ke kau letih sujud? Ke kau letih dengan Quran? Tanya. Apa yang kita letihkan? Adakah kita ni letih dengan Quran dah? Maksud saya sampai sendiri faham lah kan? Berapa lama kita dengan handphone, berapa lama kita dengan Quran? Kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya pun berpesan untuk diri saya sendiri sebenarnya. Subhanallah, Allahu Akbar. Sebab itulah kita tak boleh jauh daripada Quran. Sebab Quran tak akan buat kita leka, tak akan buat kita lalai. Penuh dengan peringatan demi peringatan. Okay? Peringatan terutamanya bahawa dunia ni sementara, okay? Tak kekal. Kita kena bersusah payah, berusaha, letih dan payah. Okay? Sebenarnya orang yang letih dan payah, okay? Letih dan payah, tapi dia tetap juga berusaha. Okay? Tetap juga. Kalau hati dia tak kental, dia lawan tak keletihan itu?
Kalau hati tak cukup kental, letih sikit, bukan letih sangat. Terus apa? Terus relax. Relax dia tu pula 5 jam. Dia punya Quran tu setengah jam je. Dia punya relax tu 5 jam. So nak beritahu kabat tu sebenarnya maksud dia ialah kental. Dari segi bahasa. Maknanya hari ni hati kau tak cukup keras, lawan nafsu kita tu, memang kita akan layan letih kita tu. Dah lah. Penat kan? Macam tu lah. Kalau tak cekal, tak kental, memang kita akan layan kita punya letih tu berlama-lamaan. Memang kita akan letih tetapi bukan untuk berlama-lamaan kat situ. Boleh? So kita akan hurai ayat 4 ni insya-Allah pada minggu hadapan. So kita belajar dulu pasal sumpah ni. Jawapan sumpahnya kita akan hurai minggu depan insya-Allah. Okey? Ayat yang paling terkesan hari ni ayat apa? Kalau saya surah Al-An'am tadi. Yang ayat 1, 2. Ni. Sebenarnya ayat ni juga tahu, saintis baru faham kenapa kita semakin mendaki oksigen makin kurang. Memang kita jadi macam susah nak bernafas kan? Okay? Sebab makin naik ke atas, memang pendakian itu akan buat kita makin penat sebab kesukaran untuk bernafas. Okay? Ayat ni, buat homework, pergi cari tadabbur Ustaz Mu'in ke. Okay? Kalau surah Al-Baqarah, surah Al-An'am, Dr. Kamilin ke. Mana-mana tadabbur ataupun tafsir. Okay? Mana-mana video yang Ustaz tadabbur lah ayat ni. Ayat ni sangat-sangat menyentuh jiwa. Subhanallah, Allah Akbar. Baru kita faham kenapa hidayah itu begitu mahal. Sebab tu ihdina, siapa ikut kelas Al-Qalam, so insya-Allah Selasa depan akan masuk ayat ihdina siratal mustaqim. Saya nak tanya, selama ni kita baca Fatihah, kita amin, kita sedar tak apa yang kita aminkan tu? Kita sedar tak apa yang kita aminkan setiap rakaat? Kalaulah, maksudnya saya nak bawa kita, pernah tak kita terfikir apa yang kita aminkan dalam Fatihah tu? Sedar tak kita, baru kita tahu ihdina ataupun hidayah itu ialah satu hajat yang sangat-sangat, yang amat-amat penting. Sehingga Allah skripkan wajib kita minta dalam Fatihah yang jadi rukun dalam solat. Ketika kita amin itu, sedarlah bahawa ya Allah tak ada lebih yang aku harap. Jangan kau cabut hidayah daripada hatiku. Yang aku nak ialah kau tambah lagi hidayah. Tambah hidayah, tambah iman, tambah aman. Boleh? Allah Akbar. Dan itulah yang berlaku pada pemuda Kahfi. Pemuda-pemuda Kahfi, mereka pertahankan iman, mereka tambah iman, mereka selamat. Oleh rahmat daripada Allah, mereka selamat. Akidah mereka selamat. Subhanallah, jadi tolong setiap kali baca Fatihah, ingat, kita kena sedar apa yang kita minta. Ihdina. Kita kena sedar ketika kita sebut iyyaka na'budu, lisan sebut na'budu, kami sembah. Tapi kalau fikiran ingat anak, sebenarnya kita sembah anak. Kalau fikiran ingat bisnes, sembah bisnes. So make sure synchronize apa yang lisan sebut dengan apa yang di hati kita. Iyyaka tu bukan sekadar dalam solat, iyyaka juga di luar solat. Hanya untuk Allah. Kita masak untuk Allah. Kita buat apa saja, jaga anak untuk Allah. Semuanya iyyaka, demi Allah. Niat semuanya lillah. Billah, dengan kuasa Allah, pertolongan Allah, dan ilallah. Kembalikanlah semua yang kita buat ni kepada Allah. Semuanya akan dihisap. Boleh? Fatihah kena betul-betul faham. Kena betul-betul faham. Kena betul-betul memaknai. Kena betul-betul menghayati. Supaya kita faham sangat. Sebab solat adalah ibadah pertama yang akan dihisap. So, kalau solat tu ibadah pertama yang dihisap, yang wajib dalam solat ialah Fatihah. Tak betul Fatihah, tak faham Fatihah, macam mana solat? Sedangkan solat yang pertama akan dihisap. Okay? Subhanallah. Saya mohon ampun dan maaf, salah silap. InsyaAllah kita jumpa lagi
minggu hadapan. Aku liqauli hadza wa asfahani wa lakum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doakan perjalanan rihlah Darul Zahra membawa anak-anak yatim dan asnaf pada hari Sabtu ni, insya-Allah, ke Seri Menanti, ladang alam warisan Seri Menanti, insya-Allah. Terima kasih atas doa kalian dan penginfak. Terima kasih. Jazakumullah khair.